Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, apa kita buat adalah kerana perintah Allah. Kalau kita tidak buat kerana dia perintah Allah, mana kita tak taat dia lah. Kita buat aja kehidupan ni, apa nak buat kita buat. Sama ada dia perintah Allah ke, tak ke, larangan Allah ke, buat. Seperti yang banyak orang buat lah kan. Dia tak ada nak fikir saya buat ni perintah Allah, tak ada. Ataupun ini larangan Allah, saya tak boleh buat. Tak buat je. Walaupun yang dah mendengar saya punya kuliah ni bertahun-tahun lah. Namun bila dia nak buat, dia buat. Bila dia nak berzina, dia berzina. Padahal itu jelas benda yang Allah larang kan. Tapi dia buat juga. Sebab dia bila dia buat apa-apa, dia tak fikir saya buat ni perintah Allah ke. Satu orang dia nak kahwin dua, dia tak ada fikir saya nak kahwin dua ni perintah Allah ke. Tak ada. Semua orang kat dunia ni, sama ada Islam tak Islam, hampir tak ada wang. Bila dia nak buat benda, dia tanya, ini perintah Allah ke? Tak ada. Umpama kahwin dua, dia rasa macam dia bini pertama tu dah tak boleh bagi dia kehendak dia. Jadi dia fikir kena kahwin dua lah, itu je. Dia tak ada kata ni perintah ke. Sebab dia kata Allah tak bagi tahu. Allah tak bagi tahu, Allah bagi tahu, dia yang tak tahu. Dia tak tahu bahawa Allah kata kahwin 1, 2, 3, 4, tapi takut tidak berlaku adil, kahwin 1. Dia tak ingat tu. Dia nak makan, dia makannya lah. Sama ada perintah Allah ada tak? Dia makan. Dia tak ada. Dia makan je. Kenyang makan, tak kenyang makan. Benda tu halal ke tak halal, tak ada. Makan. Bila rasa, makan. Jadi pertama, kita tak buat benda ikut perintah Allah. Dan ada perintah ke tak ada. Yang kedua, niat kita pula. Niat kita buat apa-apa tak ada nak suka Allah. Sebab pertama yang salahnya kita tak buat sebab perintah Allah. Samad masa dia buat PhD dulu, saya bagi dia terapi, saya belajar kerana perintah Allah. Dia kata bila Allah perintah saya belajar, dia ingat macam dia tak terima wahyu pula. Dia bukan Nabi. Cubalah tengok dalam Quran, Allah suruh belajar. Tapi Allah suruh belajar yang betul lah, tak benda yang tak betul. Tak ada tahu bahawa dia belajar tu perintah Allah. Dia belajar sebab dia nak dapat PhD, dan bila PhD dia dapat jadi pensara, dia dapat duit, kemudian nanti ada peluang jadi profesor, macam tu lah. Kerana perintah Allah tu.
Masa dia nak pergi tu dia tak ada tahu pun. Yang dia belajar ni kerana ada perintah. Dia tak ada. Jadi itulah antara, itu sikit je contoh saya bagi. Hari ni saya tanya kamu, apa kamu buat? Semua kamu tanya, pastikan itu perintah Allah ke tidak? Halo? Tak. Ada yang tak. Jadi kamu yang belajar dengan saya ni tak faham apa saya cakap. Saya selalu cakap kerana perintah Allah untuk sukakan Allah kan. Bila kamu buat sesuatu, niat kamu kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Disebut perintah Allah tu sebab kita buat apa kalau nak sukakan Allah kalau bukan perintah dia. Sesaja je sukakan Allah. Perintah tak ada. Lama kita berzina untuk sukakan Allah pula. Ya, ini perempuan ni saya nak syok perintah Allah, sukakan Allah. Asal sukakan Allah je. Kita tak boleh sukakan Allah kalau benda yang kita buat bukan perintah dia. Takkan pula melacur tu perintah Allah pula dan sukakan Allah. Oh, saya dah okey dah, sukakan Allah je. Macam Haji Hakim, asalkan sukakan Allah, dia cakap kan. Dia tak boleh macam tu tuan. Pertama, pastikan yang kita buat itu perintah Allah atau tidak. Kalau bukan, saya tak buat ni sebab untuk sukakan dia. Ini larangan Allah kan. Satu, kita tidak buat dia sebab nak sukakan dia juga. Kita tak makan benda haram tu untuk sukakan dia. Satu, kita buat untuk sukakan dia juga. Jadi ada perkara yang di sini yang kamu harus faham. Apa benda yang kamu nak buat, kamu kena tahu dia perintah ke tidak. Satu orang kata saya nak kahwin dua. Ada perintah tak? Saya tanya dia. Baru ni Sufian dia nak kahwin kan. Saya tanya, ada perintah tak kamu kahwin dua? Kalau ada perintah baru boleh kahwin. Kalau tak ada, untuk tahu apa perintah Allah tu, kita kena ada yang dinamakan ilmu lah. Tahu apa Allah mahu. Tahu. Ilmu ni makna tahu apa Allah mahu. Apa Allah tak mahu. Nak tahu tu kita kena baca Quran. Dan baca Quran dengan betul lah. Janganlah baca untuk habiskan buku kan. Macam ni dah habis buku 10. Bila tanya, apa pun tak tahu. Dia bila habis tu, tahu apa Allah mahu. Tahu tak? Apa yang Allah mahu. Jadi dari situ kita tahulah. Bila Allah mahu ada perintah makan misalnya kan. Bila lapar. Tapi bukan semua bila lapar ada perintah nak makan. Bila bulan puasa lapar juga tak boleh makan. Itu kena tahulah. Perintah lapar makan. Makan aja. Bulan puasa tak lapar makan. Betul itu. Jadi kena tahu apa perintah Allah. Ini kamu buat ni semua adat. Puasa tu adat. Tak makan adat, tengok semua orang. Perintah Allah tak tahu. Bulan puasa lapar pun tak boleh makan. Siang hari lah. Boleh makan ikut perintah Allah. Iaitu perintah bulan puasa makan bila dah masuk waktu terbenam matahari. Baru perintah lapar ke tak lapar ke, tak ada. Allah tukar. Masuk waktu subuh je tak ada. Lapar ke tak lapar. Macam tu perintah dia. Lepas tu bila lepas dah boleh perintah makan, baru malam tu makan bila lapar. Ini tak. Lapar tak lapar, kenyang makan ya. Kerana apa? Nak penuhkan yang tak dapat tadi. Jadi bila malam kekenyangan tu. Begitu juga perintah buat seks. Siang tak boleh bulan puasa. Sebelum tu tak boleh terus. Allah perintahkan orang Islam puasa terus tak boleh buat seks. Siang ke malam. Tapi kalau
Allah tukar. Bulan puasa siang aja. Malam, siang dan malam. Tapi lama-lama Allah tukar juga tu. Allah tengok banyak yang berdosa, buat juga seks. Maklumlah dia orang tidur berdua kan, pusing-pusing, sam, kena bini, dah naik kemaluan, terus buat seks. Allah beritahu dalam Quran. Jadi Allah beritahu, hari ni aku tukar, malam boleh, yang kamu buat dulu aku maafkan. Tak baca Quran? Ada baca tak? Ada faham tak tu? Ada tak? Baqarah tu tahu tak atau tak? Oi, ya. Tahu tak atau tak ingat? Dengar daripada Amisab, tak ingat baca. Baca tak ingat. Tahu yang di sekarang ni. Tak sebut dulu. Sebab itulah kamu ni baca tak faham, dengar tak faham, tak tahu apa yang. Jadi aku pun risau. Allah suruh aku jangan risau, biarkan. Kau tak ada kuasa nak buat apa pun. Nak bagi faham kawan tak boleh, nak buat orang buat amal tu pun lagi tak boleh. Nak buat orang tu dengar kau pun tak boleh. Semua tak boleh. Jadi kau buat apa-apa, jangan niat nak buat orang faham, nak buat orang amal, nak buat orang jadi baik. Jangan sekali-kali. Ambil kerja aku, kata Allah. Kau buat untuk sukakan aku. Jadi untuk sukakan Allah ni, niat ni namanya ikhlas. Buat kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Saya turun tangga tu, kalau Allah tak perintah, saya tak boleh turun tangga tu. Saya nak turun bawah, mestilah turun tangga, mestilah perintah Allah. So, saya turun tangga ni Allah kerana perintah kau, untuk sukakan kau. Saya naik tangga ni kerana perintah kau, untuk sukakan. Saya keluar rumah ni kerana perintah kau, untuk sukakan kau. Saya naik kereta ni kerana perintah kau, untuk sukakan kau. Takkan pula Allah tak suruh naik kereta, kita nak berjalan ke sini, mesti naik kenderaan. Lepas tu baru kita baca doa dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kat mulut, kat hati. Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. See? Ada ingat kamu bila mandu kenderaan baca macam tu, saya buat motor ni kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tak ada orang buat. Ada orang buat. Agaknya dulu masa tabligh, lepas muzakarah tu nak pindah masjid tu, teringatlah, beryeyalah ikut. Itu ajalah. Sebab dibuat dengan iman tak ada. Masa buat tabligh dulu tak ada belajar kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah tu. Jadi bila kita buat untuk sukakan Allah, betul-betul buat untuk sukakan Allah, betul-betul, bukan main-main kat mulut je, kita tak akan duka cita. Orang tak ikut pun tak duka cita, orang tak faham pun tak duka cita, orang tak jadi baik pun tak duka cita. Kenapa nak duka cita? Saya buat untuk sukakan Allah, asal Allah suka dah lah. Macam sekarang saya ceramah kat kamu, kamu tak faham kan? Bila lepas ceramah saya tanya, kamu tak faham, saya tak patut duka cita. Saya tahulah ya kamu tak faham, sebab saya bukan bayan ni dengan niat nak buat orang kamu faham. Kalau saya buat dengan niat nak kamu faham, baru saya duka cita. Tapi kalau saya buat untuk sukakan Allah, saya tak patut dan tak boleh duka cita. Apa sahaja nak duka cita? Saya bukan niat nak bagi orang faham. Saya niat untuk sukakan saya, sukakan Allah. Jadi itu sebab ikhlas ni buat satu orang tu tenteram, tenang, tak ada duka cita. Kalau satu orang dia berceramah nak bagi orang faham, dia orang tak faham, dia duka cita lah. Nak
nak mengajar supaya orang jadi baik. Orang tak jadi baik, duka cita lah. Tapi kalau buat untuk suka ke Allah, betul-betul buat dalam hati, dia tak ada duka cita. Sebab itulah orang yang betul-betul beriman ni kan, dia apa benda dia buat untuk suka ke Allah. Bila dia buat kerana perintah Allah untuk suka ke Allah, betul-betul dia hilang duka cita dan dia tak dapat bala bencana. Sebab itu Nabi bagi tahu orang yang mengucap ni kalimah la ilaha illallah, dia akan dapat 2 faedah. Hilang duka cita, tak ditimpa bala bencana. Yang pertama hilang duka cita, yang kedua tak ditimpa bala bencana. Jadi Allah ajar kita supaya buat semua benda untuk sukakan dia. Sebab kalau kita tidak buat untuk sukakan Allah, kita dapat duka cita dan kita tak akan dapat buat amal dengan baik. Bila buat amal tidak dengan ikhlas, dengan niat nak suka Allah, amal kita tak diterima sebagai amal baik. Bila amal kita tak diterima sebagai amal baik, maka kita macam tak beramal lah. Kita tak taat lah kan. Macam kita semayang tapi tak ada ikhlas, tentu semayang kita Allah tak terima. Jadi kain buruk yang dilempar kat kita, tak boleh naik. Jadi kita dapatlah kesedihan, duka cita, dan akibat dia amal buruk dapat musibah, bala bencana. Jadi untuk kita dapat buat dengan semua benda kerana perintah Allah dan untuk suka Allah dengan cara Nabi Muhammad SAW, sunnah dia, maka kita kena dapat kalimat ikhlas ni masuk dalam hati kita. Kalimah la ilaha illallah Muhammad sallallahu, iaitu namanya kalimah ikhlas ni masuk dalam hati kita. Paling kurang ke tahap yang Allah mahu, paling kurang. Kalau tidak, masuk dalam betul, sedalam-dalamnya. Baru kita punya amalan kita buat dengan niat yang betul. Sebab Allah perintah dan untuk sukakan dia. Cara Muhammad SAW. Jadi bila kita dapat buat begitu, maka hilanglah duka cita. Sebab kita buat untuk sukakan dia. Kita dapat duka cita bila kita tidak buat perintah Allah tu dengan niat nak sukakan dia. Kita dapat duka cita lah. Kita kata saya cuba nak tiru je. Saya buat ni nak tiru-tiru Samad. Macam Yazid kan, dia khidmat semua, dia nak tiru-tiru Samad dia. Niat dia nak tiru. Niat dia bukan Allah, sebab Allah suruh. Dan untuk sukakan Allah, dia nak tiru-tiru. Dia tak boleh lah. Kita jangan buat amal sebab nak tiru-tiru. Ada perintah ke tidak? Dan bila kita buat kerana perintah Allah, niat kita nak sukakan dia, tak boleh sukakan diri kita. Kalau kita buat amal untuk sukakan diri kita, itu dah niat salah. Saya suka masak. Saya masak ni bukan kerana perintah Allah, tapi perintah saya atau perintah mak saya. Sebab saya nak buat, saya suka. Kan? Dia bukan nak buat mak dia suka, atau bini dia suka. Dia nak buat dia suka. Sebab dia memang suka memasak. Dia tak pernah memasak kerana Allah suruh dan untuk sukakan Allah. Tentu sekali lah sebab dia masak, sebab dia suka. Perintah dia untuk sukakan diri dia. Jadi amalan memasak tu bukan amalan baik. Susah nak dapat amal baik ni, bukan senang. Sebab itu kita tak dapat amal baik bila amalan tu tidak dibuat kerana Allah suruh dan untuk sukakan Allah. Untuk dapat kita tahu apa Allah mahu dan berbuat untuk sukakan dia dengan cara yang dia mahu, kita mesti tahu apa Allah mahu. Kita mesti ada ilmu. Ilmu bukan duduk kat masjid dengar ceramah tu, baca banyak kitab.
Kita kena ada iman yang kuat. Kita kena ada iman yang kuat. Bila kita dapat iman yang sangat kuat, Allah bagi kita ilmu. Dia orang semua ingat ilmu ni ustaz bagi. Perkara salahnya, ilmu ustaz bagi. Atau Tok Guru bagi, atau buku bagi. Ini semua makhluk, dia tak boleh bagi ilmu. Yang salah ni sekarang, pergi madrasah nak dapat ilmu. Pergi madrasah tu, pergi jumpa Tok Guru. Dia ingat Tok Guru boleh bagi ilmu. Oh, begitu sayang dengan Tok Guru. Tok Guru, dia ustaz biasa je. Panggil ustaz tak mau. Kita punya madrasah ni Tuan Guru. Sebab nama tu gah sikit, boleh bagi ilmu. Kalau setakat ustaz ni tak boleh bagi ilmu lagi. Sebenarnya Tok Guru ke ustaz ke siapa ke buku ke semua tak boleh bagi ilmu. Yang dikatakan ilmu lah. Kalau dikatakan maklumat, bolehlah. Yang dikatakan ilmu, tahu apa Allah mahu ni, Allah aja boleh bagi tahu. Sebab kita faham ilmu ni apa Allah mahu. Takkan ustaz tahu bagi tak. Tuan Guru ke letak huruf tu, huruf Tuan Guru tu T-U besar, A-N, Guru, oh besar. Banyak hari ni orang sudah, ini semua berasas kepada iman tak betul. Iman satu orang tu bila tak betul, dia percaya pada asbab, dia tak percaya pada Allah. Masalah tu berpunca, kenapa dia orang semua percaya Tok Guru bagi ilmu. Mana madrasah yang besar, oh itu banyak ilmu tu, pergi. Yang sana lagi besar, pergi. Dia orang semua tak boleh bagi ilmu, tuan. Sebab ilmu tu bukan maklumat. Ilmu tu maknanya sebenarnya tahu apa Allah mahu. Kita nak tahu apa Allah mahu, belajar dengan makhluk dia. Mana dia tahu? Kita ni kalau nak tahu apa Allah mahu, kita mesti jadi kekasih Allah. Ataupun ialah tinggilah iman. Iman lah. Allah sayang kat kita. Dia bagi ilmu. Dia bagi tahu apa dia mahu. Jadi ilmu ni pancaran cahaya dari Allah. Kalau manusia Tok Guru mana ke, tak boleh. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diberi ilmu dan hikmah. Tak ada Allah bagi tahu buku, bagi ilmu kat ustaz-ustaz, Nabi-Nabi, tak ada. Ilmu dan hikmah ni Allah kata buku-buku telah bagi. Tak ada. Dia pun tak pergi baca buku pun. Yang Muhammad SAW buku pun tak tahu baca. Macam mana dia nak pergi madrasah pula? Sehari madrasah dia tak pernah pergi. Kalau saya tanya siapa orang paling alim kat dunia ni, katakanlah, mesti jawab-jawab tu, Datuk, dia tak ada berguru. Oh, dia tu Nabi. Kita tak. Dia sama aja undang-undang. Tak dia kira Nabi, tak kira Allah tukar pula. Untuk Nabi aku, orang lain buku bagi. Mana boleh? Sebab itu, nak dapat ilmu dan hikmah ni, kita kena menjadi kekasih Allah. Ataupun beriman, beramal soleh, tahap tinggi. Dah hampir nak jadi kekasih Allah. Bila kita kekasih dia, dia bagilah kita tahu apa dia mahu. Maknanya, apa yang dia tak mahu. Kalau Nabi dia bagi wahyu, kalau yang bukan Nabi dia bagi ilham. Dan bukan saja dia bagi ilmu, tahu apa dia mahu, tahu apa dia tak mahu, dia bagi hikmah. Hikmah apa? Berbuat seperti mana dia mahu berbuat. Tahu apa dia mahu, apa dia tak mahu, namanya ilmu. Berbuat seperti mana dia mahu, namanya hikmah. Jadi Allah tak bagi ilmu saja. Allah bagi ilmu dan hikmah.
bila dapat ilmu dan hikmah, jadi orang bijaksana. Ulul albab. Nah, ulul albab ni orang yang tahu pada setiap waktu dan ketika apakah perintah yang paling Allah suka untuk buat. Sebab dia ada ilmu, dia ada hikmah, dia ada bijaksana. Kalau Allah tu dia maha bijaksana, maha alim. Betul tak? Allah maha alim, maha bijaksana. Dia beri ilmu, dia beri bijaksana. Dalam Inggeris, knowledge and wisdom. Dan orang ni ialah orang yang dinamakan men of understanding. Man of understanding ni samalah dengan orang yang manusia yang diberi faham ni, sama dengan orang yang diberi ilmu dan hikmah. Jadi orang yang diberi ilmu dan hikmah ni lah kita kena ikut cakap dia. Kalau kita bukan orang berilmu dan berhikmah, kalau kita nak betul jalan hidup kita ni, jangan ikut sembarang orang. Terutama sekali jangan ikut syaitan. Kalau kita dah ikut syaitan, macam mana kita boleh betul? Dia hikmah pun tak ada, ilmu pun tak ada. Dia hanya ada nafsu. Syaitan ni banyak nafsu dia. Jadi kalau kamu berguru dengan syaitan, bila kamu ikut nafsu kamu, syaitan pun pusing kamunya penafsu, pergi kepada buat yang Allah tak mahu. Kahwin bukan Allah perintah kahwin. Makan bukan Allah perintah makan. Apa yang Allah tak perintah kita buat, dan kita buat untuk sukakan hati. Suka hati je. Itu nama orang tak diberi ilmu dan tak diberi hikmah tu. Namanya bukan bijaksana punya. Namanya orang bahlul, bodoh, ikut syaitan. Jadi sebab itu definisi orang bodoh bukan tak tahu apa. Kadang dia tu engineer, doktor, banyak dia tahu, tapi dia tak tahu apa Allah mahu. Orang bodoh ni lagi bodoh bila tahu apa yang benar, dia tak nak ikut. Orang yang ada ilmu dan hikmah ni, ajar dia tak nak ikut. Itu definisi bodoh. Bodoh ni bukan orang tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Kalau kita kata tak pandai menulis baca bodoh, Nabi lah paling bodoh. Dia tak tahu baca, dan orang yang tak pandai baca dan menulis ni, Nabi kita lah salah seorangnya. Jadi dia ke bodoh? Betul ke tu? Tentulah tak betul. Tapi kita faham hari ni, yang tak ada belajar agama, yang tak belajar apa-apalah agama, yang tak pergi sekolah, yang tak belajar sains, tak belajar matematik, bodoh. Jadi kita salah definisi bodoh kita, sebab ikut definisi iblis. Yang bodoh ni tak tahu, dah tahu benda benar itu dari Allah, Allah mahu, tak nak ikut. Tu Abu Jahal nama, bapa kepada segala orang jahil, bodoh. Dah tahu dah Nabi tu Nabi. Orang Yahudi tu tahu Quran tu dari Allah, tak nak ikut. Bodoh dia tu. Tapi memang pandai lah, dan sebab dunia memang pandai tau. Berapa banyak Yahudi Nobel Prize, Nobel laureate, pemenang Nobel Prize kat dunia ni. Daripada semua pemenang Nobel laureate, 1/3 Yahudi tau. 1/3. Maknanya mak dia ke bapak dia Yahudi. Pandai tapi bodoh.
Sebab tahu yang benar, tak mau ikut. Beria-ia tak nak ikut Nabi tu. Macam Yazid ni, dia orang macam Yahudi lah, bodoh. Tapi Yahudi pandai juga dunia. Yazid dua-dua bodoh, kan? Masuk UiTM tak lepas, masuk ITM tak lepas. Duit kerajaan bagi dia semua, dia tak mau. Dia mau buat suka hati. Apa saja aku nak buat, nak sukakan hati aku. Dia tak pernah nak sukakan Allah, nak sukakan siapa pun dia tak nak. Dia orang sangat-sangat selfish apa? Pentingkan diri. Sangat mementingkan diri. Dia tak kira duit tu duit kerajaan. Dia mau sukakan diri. Namanya seronok. Orang yang nak hidup dalam dunia ni seronok, orang yang nak sukakan diri lah. Sukakan orang pun tak nak. Bini pun tak nak. Sukakan diri. Saya buat baik kat bini saya ni supaya dia bagi saya kemaluan dia. Saya seronok. Pentingkan diri lah. Tak ada nak buat baik untuk sukakan Allah, tak ada. Orang yang, sebab itu orang yang pentingkan diri, buat ikut suka dia, tak buat ikut apa Allah mahu, dia dapat duka cita dan ditimpa bala bencana. Kenapa dia dapat duka cita? Sebab amal yang dibuat bukan perintah Allah, buat pun bukan untuk sukakan Allah, sukakan hati. Jadi kehidupan selamanya kat dunia bukannya hilang duka cita, bertambah duka cita. Makin tambah umur, makin duka cita, makin ditimpa bala bencana. Jadi dalam hadis yang sangat-sangat pendek dan sangat penting, ada ditulis dalam Padilan Amal, yang mana satu orang jemaah tabligh tak faham. Satu orang di kalangan jemaah tabligh, termasuk Maulana Zakaria sendiri, tak faham. Hadis tu cakap setiap yang mengucap kalimah ni akan dapat faedah. Dua faedah: tidak ada duka cita, tidak ada ditimpa bala bencana. Kamu semua tak faham ni. Kalau kamu faham, kamu dah amal lah. Melainkan dia abaikan haknya. Jadi hak dia adalah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mungkar paling besar, orang tak nak mengaku Allah Tuhan, tak nak mengucap. Jadi jemaah tabligh dia tak nak buat kerja tu. Dia cakap belum masa lagi. Ternyata dia tak faham. Dia tak faham apa mungkar paling besar manusia ni buat. Dia tak faham. Yang semua Nabi-Nabi dihantar untuk mencegah mungkar tu kan tak? Iaitu tak mau mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Jemaah tabligh tak nak buat. Alasannya belum masa lagi. Orang yang memberi alasan ni bukan sebab alasan tu betul, sebab dia tak nak buat. Memberi alasan ni adalah tindakan orang yang tak nak buat. Giving excuses is an act of non-performance. Jadi mereka tak faham, mereka sebab tak faham lah. Mungkar kedua besar selepas mengucap, tak buat kerja menunaikan hak mengucap. Ditanya kepada Nabi, apa hak mengucap? Nabi bagi tahu, melihat mungkar berlaku, tak mencegahnya. Hadis tu sebenarnya kalau dikupas boleh faham, tak faham. Duduk taklim, baca hadis tu, mengantuk je. Gitu. Berpuluh tahun duduk dengar, tak faham. Kenapa tak faham? Sebab Allah tak bagi faham. Bukan tak dengar, dengar. Dah baca, boleh hafal pun hadis tu, tapi tak faham. Mencegah mungkar hari ini diingat
dia baca yang hadis palsu tu dia ingat lah. Sebab hadis palsu tu terang beritahu dosa-dosa besar. Dalam tu tak disebut, tak ada mengucap pun tak ada. Selepas mengucap tak menaikkan hak pun tak ada. Zina, arak, judi, itulah. 9 dosa-dosa besar. Itu semua hadis palsu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ini pengusuh-pengusuh Islam buat hadis palsu, campur aduk dengan hadis sahih, supaya manusia ni lama-lama tak percaya hadis. Tujuan dia. Quran pun tak faham, hadis pun tak percaya. Last jadi macam bapa bapa Siti Kasim. Namanya tak, nama bapa dia Kasim Ahmad. Aktivis. Dia baik dengan Dr. Mahathir. Satu kali dia cakap kat Dr. Mahathir, saya nak buat institut kajian Quran. Dr. Mahathir kata, saya tak ada duit, kamu ambil projek ni. Hospital sedang. Kasim Ahmad ni pula baik dengan saya punya, waktu tu saya kerja Menara Eda, bos dia, iaitu sekarang ni Presiden Parti Rakyat, abang kepada Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Namanya Kamaruzaman Yaakob. Sebab tu saya tahu cerita tu. Dia buka institut kajian Quran. Akhirnya dia tafsir Quran sendiri, semayang 3 waktu je. Jadi bapa yang dia tak salah, tapi iblis sudah rosakkan semua cendekiawan Melayu. Dia kata hadis tak betul sebab dah dicampur adukkan, tak tahu mana yang betul. Senang cerita, buanglah semua, ambil Quran je. Yahudi telah mencampur adukkan hadis ni, yang palsu dengan yang betul, atau tenggelamkan terus, sehingga hadis mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cabut terus, buang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, umat Islam ni dia tak, bila iman dia lemah, dia tak buat amal untuk sukakan Allah, dia tak buat untuk sukakan Allah, maka dia akan tak boleh tafsir Quran dan tak boleh tafsir hadis. Tak faham Quran dan tak faham hadis. Jadilah mereka orang yang berdosa. Dan dengan dosa itulah dia dapat duka cita dan ditimpa bala bencana. Okey.